حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif hafizahullah ta'ala, Allah, maka Allah itu isim yang menghimpunkan bagi hadaratil asma'i sekaliannya. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah, syukur dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam majlis pada pagi ini, majlis yang terakhir untuk tahun ni. Dan insyaAllah sambung tahun depan pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, taufik dan juga beri kepada kita kekuatan untuk ujian cuti akhir tahun. Jadi kita sambung balik kitab Anwarul Ma'rifah, cahaya-cahaya ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam rahsia-rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita telah selesai membincangkan mengenai kalimah Bismi. Nah, kerana Bismillah itu dia ada 4 kalimah, iaitu Bismi satu, dan yang keduanya Allah, yang ketiganya Ar-Rahman, dan yang keempatnya Ar-Rahim. Jadi kalimah yang pertama iaitu Bismillah kita sudah pun selesai, maka harap dipahami bagi elok-elok dan kita amalkan dengan dia. InsyaAllah di situ akan terbit rahsia-rahsia. Baik. Jadi cuba kita tengok pula. Allah ini apa? Kalimah Allah itu iaitu, katanya maka Allah itu isim, yakni satu nama. Jadi tuan-tuan ingat, Allah itu ialah nama. Nama. Maka nama itu kena kepada tuan nama ke? Tak. Nama bukan kena kepada tuan nama, tapi nama itu menunjuk di atas tuan.
atas tuan. Dia panggil al-ismu ma dalla 'alal musamma. Nama itu ialah menunjuk di atas tuan punya nama. Jadi nama tu bukan tuan lagi. Faham tak? Ini ada qiyah rajih dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Kerana berlaku khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, ulama-ulama Asy'ari dan juga ulama-ulama Maturidi. Mereka ada khilaf. Ada ulama kata nama itu menunjuk di atas tuan, nama itu kena kepada tuan nama, kan? Maka ada ulama juga kata tak, nama itu bukan kena kepada tuan nama, tapi nama itu hanya menunjuk di atas tuan dia sahaja. Dia panggil ma dalla 'alal musamma, barang yang menunjuk di atas tuan punya nama. Itu nama. Ini kita bincang makna nama dulu, kan? Kalau tak kenal nama, tak tahu tuan dia. Baik. Baik. Ini kerana apa? Kerana nama api bukan api. Nama api bukan zat api. Contoh seperti mana? Seperti tuan-tuan sebut, tengok. Api, api, api. Sebut pi lah. Berzikir dengan zikir api, 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 api. Terbakar tak mulut? Tak terbakar pun mulut. Melecok tak mulut kita? Tak, kan? Maknanya nama api atau sebutan api bukan api, walaupun sebut berapi-api. Tapi tak terbakar mulut kita. Kerana nama api bukan kena kepada api, tapi nama api itu menunjuk di atas adanya api. Itu saja. Ini yang disebut oleh ulama. Lau kanal ismu 'ainal musamma lahtaraqa famu man qala nar, nar, nar. Kalaulah nama itu kena kepada tuan punya nama, maka akan terbakarlah mulut orang yang berkata api, api, api. Kalaulah duit itu kena kepada diri duit, maka kita tak gaduh kerja. Kan? Tak ada duit, 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 jadi duit. Dia tak gaduh pergi pejabat dah. Duk mengaji lah. Kan? Kalau ilmu itu kena kepada sebutan ilmu itu kena pada ilmu, pakai duduk di rumah. Ilmu, mai dah. Tak gaduh pergi ngaji di masjid. Ini nak bagi faham. Jadi, kalimah Allah itu lafaz. Dia panggil lafzul jalalah. Jadi Allah itu bukan Allah. Pula dah. Itu pula. Di kalimah Allah, lafaz itu menunjuk di atas zat. Jadi Allah itu dia panggil isim, nama. Nama apa? Tengok. Nama yang menghimpunkan bagi hadaratil asma'i sekaliannya. Apa nama yang menghimpunkan bagi semua nama-nama Allah? Lagu mana? Nak faham tu? Yang disebut menghimpunkan bagi hadaratil asma' sekaliannya. Jadi kalau kita kata gini, asma', yakni nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak mana?
yang kita tahu itu ada 99. Tak itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu 99 nama. Baik, semua 99 nama tu kembali kepada satu, iaitu Allah. Bila kita sebut mana? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Allah yang Maha Penyayang. Jadi penyayang tu rojak kepada zat Allah. Bila kita sebut Ar-Rahim, Allah yang Maha Mengasihani. Jadi kasihan tu rojak kepada zat. Bila kita sebut Al-Malik, yang memiliki, maka milik itu semua kembali kepada zat Allah. Allah. Jadi semua nama kembali kepada satu, iaitu Allah. Ini maksud yang menghimpunkan bagi hadaratil asma sekaliannya. Semua kembali kepada Allah. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Memberi, Allah yang Maha Mulia. Allah, Allah, semua kembali nama itu kepada Allah. Baik. Ini maklumat tambahan kepada tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Maka bila kata semua nama-nama Allah Ta'ala itu kembali kepada Allah, maka sebab itu dinamakan Allah ini, yakni nama Allah ini dipanggil Sultan Al-Asma. Sultan Al-Asma, sultan bagi segala nama-nama Allah, maka dialah Sultan. Panggil Sultan Al-Asma, sultan bagi segala nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kalau orang tanya kita, Sultan Al-Asma iaitu Allah. Baik. Hak besar sekali, hak agung sekali ialah seperti orang sebutlah Sultanul Ulama, Sultan Ulama, para ulama. Maka sultan dia ada seorang, Sultanul Ulama. Contoh seperti di zaman Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, maka Al-Izz Ibnu Abdissalam digelar di zamannya dengan Sultanul Ulama. Begitu juga yang digelarkan kepada almarhum Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri Al-Yamani. Maka Habib Salim ini digelar oleh ulama-ulama di zamannya dengan Sultanul Ulama bimadinati Tarim Al-Ghanna. Sultan para ulama, pemimpin, ketua yang besar sekali bagi ulama di Madinah Tarim, yang sangat banyak memberi manfaat. Al-Ghanna ay-nafa', yang banyak memberi manfaat. Itu contoh misal. Baik. Jadi kalau begitu tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, artinya ada bagi lafaz Allah ini khasais, artinya ada keistimewaan dia. Baik. Jadi kita tengok sekali lagi, disebut sebagai, dia panggil Sultanul Ulama, juga disebut sebagai isim jami' li ma'anil asma' wa sifat, iaitu nama yang menghimpunkan bagi segala nama-nama dan juga segala sifat terhimpun di dalam Allah. Maka kita sebut Allah itu besar. Lepas tu kalau tuan-tuan nak berzikir untuk cepat, nak kikiskan karat-karat, kotor
kotor dalam hati kita. Zikir qalbu, zikir Allah, Allah, Allah. InsyaAllah dia basuh cepat, dan power dia kuat. Hati kita kotor kan, banyak dosa, banyak noda, banyak maksiat dalam hati itu. Maka nak basuh dia dengan Allah, 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 Allah. Zikir hati, jangan sebut dengan lidah, tapi zikir sebut dengan hati, jangan sebut dengan lidah. Lepas tu nak sebut ke mana, tak mau bagi sebut lidah. Lidah kita kena colok naik ke atas langit-langit. Lepas tu hati sebut Allah. InsyaAllah cepat tuan-tuan untuk nak mengikis akhyar dan akdar. Jadi segala yang lain daripada Allah dan juga segala kekeruhan hati kita akan terkikis, 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 sikit, akhirnya habis. Bila habis, maka hati kita jadi putih. Putih saja tak jadi, kena jernih. Nak bagi jernih lagi, tambah lagi zikir Allah, Allah, Allah. Biasakan. Kalau kita boleh ambil waktu sehari sejam atau 2 jam, duduk termenung, tafakkur hati Allah, 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 sejam atau 2 jam, insyaAllah hati jernih, putih, elok, bersih, elok. Mengaji semua boleh masuk, insyaAllah. Sekali lagi saya bagi amalan, insyaAllah, untuk diamalkan dalam proses cuti. Kan tak tahu cuti tak mengaji kan. Kita cuci kan zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila kita tahu, maka tentu nama Allah ini ada khususiyah dia. Jadi apakah khususiyah dia, keistimewaannya ni kita nak bincang, iaitu mana? Ya, tengok dia kata, dan berkata setengah ulama rahimahullah ta'ala. Apa kata setengah ulama? Dan setengah daripada khawas. Khawas tu maksudnya keistimewaan, dan jamak bagi khasah. Keistimewaan nama ini, yakni nama Allah ni, apakah keistimewaannya? Ialah tiap-tiap kali dihilangkan daripadanya, daripada kalimah Allah tu, dihilangkan akan satu huruf. Cuba tuan-tuan tulis dengan alif, lam, lam, ha. Ada berapa huruf? 4 kan? Alif, lam, lam, ha. Ada 4 huruf. Kemudian kita buang huruf alif. Jadi apa? Jadi apa? Allah. Kemudian kita buang huruf alif. Jadi apa? Lillah atau lallah. Boleh. Lallahu pun boleh, lillahi pun boleh. Kalau baca lallah itu qasam. Sesungguhnya Allah itu. Seperti dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang perempuan menggendong anaknya. Bukan mengandung, menggendong lain dah. Mengandung lain, ni menggendong, membawa, mendukung anaknya. Kan? Lalu Nabi kita berkata kepada para sahabat, ya ashabi, atarawna hazihil mar'ata tarihatan biwaladiha finnar. Wahai para sahabatku,
apakah kamu melihat perempuan ini mencampakkan anaknya di dalam api? Sahabat kata, la ya Rasulullah, kami tak tengok pun perempuan itu mencampakkan, melemparkan anaknya dalam api. Maka Rasulullah tanya, pasal apa dia tak campak? Kerana kasihnya dan sayangnya kepada anaknya itu. Lalu Nabi kita bersabda, lallahu arhamu min hazihi ala abdihil mu'min. Demi sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih lagi penyayangnya ke atas hambanya yang beriman. Ini saya ambil syahid dan kata lallahu. Boleh baca lallahu kalau dibuang alif. Hadis tadi sahih, riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Dan boleh baca lillahi, kerana dalam Al-Quran ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh. Jadi maksudnya apa? Kalau dibuang satu huruf, maka masih lagi mengekalkan makna Allah. Batu ini keistimewaan. Tengok ni Pak. Dia kata apa? Dia kata tengok dia kata, maka jika dihilangkan, tengok. Dia kata tiap-tiap kali dihilangkan daripadanya itu akan satu huruf, niscaya tinggal yang baki itu nama yang sempurna. Tengok contoh. Dia kata maka jika dihilangkan alif, maka kekallah lillahi atau lallahu. Boleh. Dia baca dua wajah situ. Jadi masih lagi nama Allah. Tak itu? Baik. Dan jika dihilangkan lam, kita buang lam, yakni lam yang pertama. Lam tu dia ada dua kan? Alif, lam, lam, ha. Kalau kita buang lam yang pertama, maka tinggallah lahu. Jadi lahu. Tak itu. Maka lahu tu rujuk kepada siapa? Allah juga. Lahu ay lillah, yakni bagi Allah. Seperti kan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu baginya, yakni bagi Allah. Sempurna maknanya. Baik. Dan jika dihilangkan lam yang kedua pula, maka tinggallah hu. Jadi hu. Maka hu tu pun merujuk kepada Allah juga. Tengok seperti dalam ayat Quran, Allahu la ilaha illa hu huwal hayyul qayyum. Huwa. Tengok. Ambil. Itulah dia panggil apa? Keistimewaan lafaz jalalah, iaitu Allah. Baik. Adapun nama-nama Allah Ta'ala yang lain, kalau dibuang satu huruf, dia jadi makna tu ke atau jadi makna lain pula? Jadi makna lain. Contoh, kita ambil nama Ar-Rahman. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahman. Tapi tulis itu ra, ha, mim, nun. Tapi kalau hija, mim, alif, nun. Sebab mim tu dia ada alif, dia panjang. Rahman. Kalau hijanya kena ada alif. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahmanu. Baik. Kalau Rahmanu maknanya apa? Maknanya yang maha pemurah. Cuba kita buang ra. Nak baca apa? Ra, ha, mim, alif, nun. Cuba buang ra.
Nak baca apa? Haman. Apa makna Haman? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Kan? Adapun Haman, menteri Fir'aun tu dengan ha besar. Ha alif mim alif nun. Haman. Itu lain. Ini ha pedas cik. Haman. Apa makna Haman? Kalau baca pendek ada makna Haman atau Haiman. Itu maksudnya tempat larangan. Ataupun hamam ada juga makna demam. Mahmum, orang yang demam. Kalau musim demam kan. Mahmum, hama, haima ada. Kan? Sebab dia ambil daripada hamim. Hamim itu makna panas. Hamim, panas. Demam, panas. Hima, hama, mahmum. Situ. Baik. Kemudian kalau buang ha pula nak baca apa? Man. Man. Makna apa man? Makna apa man? Kalau pendek ada apa man? Siapa? Kan? Kalau pendek ini man. Apa pula man? Man filem Hindustan dekat man. Kalau bahasa Bollywood ada lah kan man. Situ. Baik. Itu makna rindu ke apa cinta apa. Man. Lepas tu kalau buang mim jadi apa? Alif nun. An. Semua akan merubah makna. Kalau buang ra jadi haman. Maka ubah makna. Tak ada nama penyayang dah. Tak ada nama pemurah dah. Tapi kalau Allah buang alif jadi lillah, masih lagi kekal Allah. Kalau buang lam yang pertama lahu, lillah aja ke masih lagi mengekalkan Allah. Kalau buang lam yang kedua tinggal ha, hu, maka hu itu juga merujuk kepada Allah. Inilah orang panggil khawas atau khasais basmalah pada lafzil jalalah. Dipanggil keistimewaan lafaz jalalah, iaitu Allah. Inilah khususnya. Baik. Nak tanya tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian. Ini poin baru. Tak pernah saya habaq di mana-mana tempat pun. Jadi di sini saja baru habaq. Tak pernah saya habaq di mana-mana tempat pun. Beruntung Masjid Sultanah hari ini terpilih poin ini. Apa rahsia hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lidah kita ini satu, telinga dua, mata dua, kan? Kaki dua, tangan dua, lubang hidung pun dua, tapi lidah satu. Apa hikmahnya? Hikmahnya suruh cakap sikit. Kan?
tampil. Hikmahnya iaitu suruh kita bercakap sikit. Lepas tu mata banyak, dia suruh kita tengok banyak. Telinga dua, dia suruh kita banyak mendengar. Itu satu alasan. Dan begitu juga berhajat kita kepada melihat dan mendengar, itu lebih banyak hajat kita daripada bercakap. Kita bercakap tak banyak tak apa, tapi dia suruh kita banyak melihat, memandang. Dan dia suruh kita banyak mendengar. Cakap sikitnya. Baik. Selain daripada hikmah tu, dalam isu atau kes yang kita bincang ni, pasal apa hikmah Tuhan jadikan lidah satu. Kita ini Allah Ta'ala jadikan pelbagai bangsa dan pelbagai bahasa. Kan kita ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bahasa India, ada bangsa Rohingya, ada Myanmar, macam-macam lagi lah. Dia panggil pelbagai bangsa. Bila kata pelbagai bangsa, dia pelbagai bahasa. Kalau gitu, semua bahasa sebut Allah. Satu lidah ya. Bahasa orang putih dia tak sebut God. God tu lain. God tu Tuhan juga. Ada tak mereka berzikir God, 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 God? Tak ada. Semua zikir Allah, Allah, Allah. Semua lidah. Baik bahasa orang putih ke, bahasa Cina ke, bahasa India ke, bila zikir Allah, semua Allah. Ini hikmahnya. Lafaz Allah itu satu. Tuhan jadikan lidah ni satu ya, tak ada dua. Kalau dua dia bercabang. Dia pakai lidah apa? Lidah cabang, lidah bewak. Lidah bewak, lidah ulat kan, dia cakap cabang. Saat cakap gitu, cakap dengan ini bukti menunjuk kata Allah itu satu. Semua lidah manusia hanya bercakap satu saja, Allah. Tengok, semua bangsa apabila nak masuk Islam, maka dia kena bertutur asyhadu alla ilaha illallah. Tak ada asyhadu alla ilaha God. Mana ada? Illallah. Satu ya. Ini saya tak pernah abang lagi tempat-tempat mana pun. Ini ya, baru pertama kali. Ini rahsia yang sir yang terkandung di dalam lafzul jalalah. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan lidah kita ni satu, bukan dua. Telinga ada dua, kanan kiri kan. Mata pun ada dua, kanan kiri. Kaki ada dua, tangan ada dua. Hidung satu tapi lubangnya dua kan. Lubangnya dua. Apa kita tengok, tapi lidahnya satu sahaja. Habis. Itu satu. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bila kita faham dah di sini, maka di situ kita nampak ada khawas atau khususiyah, keistimewaan lafaz jalalah. Maka ini menunjukkan di atas kita bahawa kita kena bulat hati pada yang satu, iaitu Allah. Siapa yang mengatakan bahawa ada orang lain yang boleh menolongnya yang lebih dekat daripada Allah, maka orang itu
dia belum mengenal Allah. Ini yang disebutkan oleh ulama. Man tawahhama anna lahu waliyan aqrab min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang menyangka bahawa ada baginya pembantu dan penolong yang lebih dekat daripada Allah. Mana aku tak apa, aku pitang mana pun ada orang tolong ku, ada orang bantu ku. Kalau aku pergi Mekah pun ada, tak apa, di Mekah itu ada penolong pembantu ku. Kalau aku pergi mana-mana pun ada orang tolong bantu ku. Mana dia kata ada orang yang lebih kuat atau mampu lebih daripada Allah, orang itu ialah qallat ma'rifatuhu billah. Orang itu sikit makrifahnya kepada Allah, yakni belum kenal Allah, belum kenal Allah. Sebab apa? Sebab yang menolong kita, yang membantu kita Allah. Kan kita dah baca ayat inna waliyyi Allahu. Kan kita dah baca, tapi kita baca sambung kan. Inna waliyallahu alladhina amanu. Cuba berhenti dalam tu. Inna waliyyi Allahu. Sesungguhnya yang menolongku, yang membantu aku ialah Allah. Ini satu tu. Kita ingat situ. Ini poinnya satu ya. Lepas tu lidah kita satu, tak dua. Tak tiga. Habis lidah tak cabang. Kalau cabang habis lidah bewok. Lidah bewok. Baik. Lepas itu nak tanya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian. Dalam Al-Quran, seperti mana maklum, ayat Al-Quran itu ada apa? 6,666 ayat kan? Ada kata setengah. Dalam Al-Quran, kalimah Allah disebut berapa kali? Berapa kali dah khatam Quran? Banyak kali dah. Rasanya kalau tanya orang hafal Quran pun tak boleh jawab apa. Sama kita tak hafal. Dalam Al-Quran ada berapa kali sebut kalimah Allah? Dalam Al-Quran berapa kali sebut kalimah syaitan? Nah, kita sembang santai sudahlah, biasa-biasa ya. Bukan syadid sangat, bukan keras sangat, biasa-biasa sudah. Baiklah, saya ada satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Pak Wan Sulaiman. Kitab Pak Wan Sulaiman ni dia bagus. Dia tulis satu kitab ni ya. Dia kaji dalam Quran itu kalimah malaikat ada berapa kali sebut, kalimah Allah berapa kali sebut, kalimah Rasul berapa kali sebut, kalimah Nabi ada berapa kali sebut, kalimah syaitan ada berapa kali sebut. Bagus, sangat bagus. Bisa dengar kan? Pak Wan Sulaiman, Syekhul Islam dari Kedah dulu. Pak Wan Sulaiman. Jadi dalam Al-Quran ada 2360 kali disebut
kalimah Allah. Tu ingat dah. 2360. 2360. Ingat angka 2360. 2360 kali disebut kalimah Allah. Paling banyak kalimah-kalimah yang lain sikit-sikit kan. Kalimah malaikat sikit saja, kalimah syaitan pun sikit saja. Tapi kalimah-kalimah yang lain semua sikit-sikit ni, tak banyak. Hanya dalam lebih kurang 100 saja. Tapi kalimah Allah disebut 2360 tempat di dalam Al-Quran. Apa isyarat? Isyaratnya ialah supaya kita banyak menyebut Allah, Allah, Allah. Ini rahsia dia. Banyak menyebut Allah, 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 Allah. Banyak. 2360 tempat di dalam Al-Quran disebut kalimah Allah, Allah. Tak. Kalimah Allah saja. Kalimah Allah saja. Allah Akbar. Maksudnya kalimah yang penuh lah. Bukan lillah, Allah, Allah, Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena banyak berzikir lah. Banyak menyebut Allah, 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 Allah. Baik. Kita tengok kitab pula. Seterusnya, dan berkata setengah ulama rahimahullah ta'ala. Ini kita tengok isyarat-isyarat yang terkandung di dalam huruf Allah. Huruf alif, apa isyaratnya? Huruf lam yang pertama, apa isyarat dia? Lam yang kedua, apa isyaratnya? Dan huruf ha, apa isyarat? Jadi yang ni tuan-tuan nak faham, kita kena tarik tali dulu. Dia gini, isyarat tidak akan dapat, melainkan isyarat itu dia membentuk kalimah. Bila ada kalimah, maka dalam kalimah itu ada isyarat. Kalimah tak akan terbentuk kalau tidak ada tarkib. Tarkib ni maknanya susun kan? Jadi kalimah itu terbentuk apabila ada tersusun beberapa huruf. Yang ni kalimah alif lam lam ha tak akan terbentuk kalau tidak tersusun 4 huruf. Alif lam lam ha. Kan? Itu kita ambil daripada atas turun bawah. Tanazzul, dipanggil tanazzul. Kemudian huruf ni tak akan terjadi kalau tidak ada titik. Kembali balik kita bincang dulu nuqtah. Tuan-tuan ingat balik tak masa kita bincang awal kitab dulu? Nuqtatul wujud, titik permulaan ada. Ini kita ambil daripada atas turun bawah. Lah ni kita ambil bawah balik naik ke atas. Taraqi. Daripada titik akan membentuk huruf. Daripada huruf terbentuklah kalimah. Daripada kalimah terbentuk jumlah. Daripada jumlah membentuk makna. Daripada makna ada isyarat dia. Kena faham yang tu dulu, baru kita nak baca apa isyarat yang terkandung di dalam 4 huruf ni atau kalimah Allah. Ni isyarat ni. Baik. Katanya bermula alif itu, yakni alif pada kalimah Allah itu apa? Menunjuk ia alif tu atas
Ainiz zat. Alif tu isyarat menunjuk di atas ain zat, diri zat Allah. Di situ zat. Tu itu isyarat kepada zat Allah, diri zat Allah. Ini di sisi siapa? Kena ada pula di sisi siapa? Di sisi sufiyah, di sisi ulama sufi. Kerana ulama sufi itu di sisi mereka kalimah Allah itu kena kepada zat, yakni nama tu kena kepada diri Tuhan punya nama. Itu di sisi sufi ya. Kalau di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari tak. Imam Abu Hasan Asy'ari kata nama Allah bukan kena kepada zat, tapi nama itu menunjuk atas Tuhan punya nama. Tu ya. Di situ Tuhan punya nama. Itu sisi Asy'ari. Dan juga Asy'ariyah, yakni ulama-ulama yang mengikut aliran pahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi di sisi Sufiyah, nama tu kena kepada Tuhan punya nama. Macam yang kita tak? Kita pakai name tip. Nama apa? Contoh Ahmad. Ini contoh saja. Ahmad. Oh, kita tahu lah Tuhan dia tu nama Ahmad. Dia panggil nama kena kepada diri Tuhan punya nama. Tuhan dia tu Ahmad. Ahmad Ishal. Jadi nama tu kena kepada musamma. Musamma tu mana Tuhan punya nama tu. Ini di sisi sufiyah, ulama-ulama sufi. Baik. Kemudian bila kita sebut alif itu isyarat kepada ain zat, yakni diri zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ itu satu. Itu isyarat kepada apa? Dan iaitu isyarat kepada al-fardaniyah al-mahdhah. Apa makna al-fardaniyah al-mahdhah? Yakni ketunggalan yang semata-mata. Allah itu tunggal semata-mata. Apa makna semata-mata? Kena catat tu. Kena catat tu semata-mata tu. Bukan semata. Semata lain. Kerana kita makan apa? Lauk semata ya. Itu lain. Ini semata-mata. Mahdah. Ketunggalan semata-mata. Kita kait situ tulis. Yakni tidak berkait dengan waktu dan tempat. Baca titan tu kena faham pula. Sagi dobik makan tuan ni panggil. Doktor guru dulu pesan dobik tu dobik juga, jangan makan tuan sudah. Dobik makan tuan ni maksudnya kita tulis, tapi nak baca balik aku tak erti, ke mana tak faham makan tuan. Mana kita tulis, kita catat, kita kena faham. Kena faham. Maksud semata-mata itu maksud tidak kait dengan masa dan tempat. Maksudnya Allah itu esa, Allah itu tunggal, tak berkait dengan masa dan juga tempat. Kalau kait dengan masa tempat dia lagu ni. Allah Ta'ala ni tunggal masa tu, mungkin masa lain tak. Allah Ta'ala ni orang panggil tunggal di tempat tu, tapi di tempat lain tak tunggal. Itu orang panggil tak semata-mata. Bila kata semata-mata, artinya bila-bila masa, di mana-mana tempat pun Tuhan kita sah, tunggal. Itu mahdah namanya. Sah, tunggal. Baik. Itu mana tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan masa, tak terikat juga dengan tempat. Mata-mata. Baik. Itu isyarat A. Dan kita tengok pula dalam yang pertama itu, yakni lam pada Allah yang pertama tu, dia panggil apa? Menunjuk ia
atas sifat zatiyah. Sifat zat. Sifat zat. Sifat zat ni sifat apa tuan-tuan? Sifat zat ni apa? Sifat yang ada, yang sabit di zat. Bagi sifat zat, sifat yang ada di zat. Maka sifat yang ada di zat kita panggil sifat apa? Sifat wujudiyah. Sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pada sifat yang sabit di zat, itu wujud, kan? Semua tu sabit di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah, tu sebut sabit di zat Allah Ta'ala tu. Itu lam yang pertama. Lepas tu, dan sifat tiada bercerai, ia sifat akan zat. Tentu sifat yang tak bercerai pada zat, iaitu sifat ma'ani. Sifat yang tidak bercerai daripada zat, itulah nama sifat zat. Sifat yang ada pada zat, tak bercerai tanggai daripada zat, tak terasing daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita tengok, dan lam yang kedua itu berlazim dengan lam yang pertama. Maka iaitu lam yang kedua kata dilalah atas sifatil af'al, menunjuk di atas sifat af'al. Kena faham kan? Jadi sifat qudrat adalah sifat zat, kan? Baik, daripada qudrat tu terbitnya af'al, perbuatan. Iaitu sifat af'al mana? Terbit daripada sifat qudrah pada ta'alluq tanjizi. Dipanggil tanjizi apa? Tanjizi hadis. Tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Faham tak tauhid? Ngaji tauhid kan? Kita ngaji tauhid dengan Ustaz Ilmi. Anda faham? Daripada sifat qudrat tu, sifat qudrat tu ada bagian 7 ta'alluq atau 8 ta'alluq, iaitu ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Di tengah-tengahnya ada qabdah, ada ta'alluq qabdah. Baik. Jadi salah satu daripada ta'alluq sifat qudrat itu ialah tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni apa? Mengadakan, meniadakan, itu. Baik. Jadi meniada, mengada, memberi petunjuk, menyesatkan, semuanya itu menghidupkan dan juga mematikan, memberi rezeki. Itu namanya sifatul af'al. Sifatul af'al. Ini di sisi apa? Di sisi yang kita cari ini sini, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi terbit daripada qudrat itu 7 sifat. Mana apa? Pertamanya al-ijad, mengadakan. Yang kedua, i'dam, meniadakan. Itu kerja qudrat. Lagi apa lagi kerja qudrat? Iaitu al-ihda, memberi petunjuk. Al-idlal, menyesatkan. Lagi al-ihya, menghidupkan. Lagi al-imatah, mematikan. Dan yang ketujuh, irzaq, memberi rezeki. 7 ni mengadakan mungkin, meniadakan mungkin, memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kendaki nak bagi hidayah, menyesatkan akan sesiapa yang Allah Ta'ala nak menyesatkan, kemudian menghidupkan sesiapa yang Allah Ta'ala nak hidup, mematikan akan sesiapa Allah Ta'ala nak mati, memberi rezeki. 7 ni namanya sifatul af'al. Jadi sifatul af'al ni lazim tak dengan sifat zat? Ya, kerana qudrat itu sifat zat. Itu disebut tu berlazim dengan lam yang pertama. Lam yang pertama sifat zat.
isyarat bersifat zat. Lam yang kedua itu isyarat bersifat af'al, sifat fi'il. Jadi berlazim mengadakan dengan kudrat. Meniadakan kudrat juga. Menyesatkan pun kudrat juga. Maka mengada ni di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari dia panggil sifat af'al itu kena kepada nama bagi beberapa ta'alluq sifat kudrat yang tanjizi hadis. Tanjizi hadis tu. Baik. Faham tauhid, faham yang ni. Faham yang ni. Itu basic nak ngaji ni kena ada tauhid dulu. Faham yang ni insya-Allah. Ini mudah faham. Baik. Kerana apa dia kata gitu? Kerana af'al itu sekaliannya milik bagi Allah. Segala perbuatan itu semua milik bagi Allah. Pasal apa kata semua milik bagi Allah? Yakni Allah Ta'ala jualah yang memberi bekas pada segala perbuatan itu. Kena catat lah. Apa makna segala af'al itu sekaliannya milik bagi Allah, yakni segala perbuatan itu memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini merujuk kepada firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu dan akan apa yang kamu buat. Kita buat tu hakikatnya Allah yang buat. Semua milik bagi Allah. Kita tak ada apa. Kita tak ada apa. Itu situ. Baik. Ini merujuk kepada konsep tauhid af'al atau wahdatul af'al. Jangan lupa di Darul Hadis belajar dah kitab Al-Fathul Mubin kan, khatam lah. Jangan lupa konsep tauhid af'al. Jangan duk kira khatam ya, kena faham semua. Habis itu. Baik. Kita tengok skill lagi. Wallahu a'lam dari situ. Sekarang kita buat kesimpulan. Berkata Asy-Syaikh As-Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf bis-Sayyid Bakri Al-Makki rahimahullahu ta'ala, iaitulah pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin tu hasyiah bagi kitab Fathul Mu'in dalam bab fiqh mazhab Syafi'i. Tapi Sayyid ni dia ni alim, dia arif billah, sufi. Artinya dia ini orang yang menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Kita bagi al-jami' baina syariah wal haqiqah. Orang yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Kita gitulah tuan-tuan. Kena gabung antara syariat dengan hakikat. Ini kerana kata Al-Imam Al-Baqili, orang yang hanya menguasai syariat saja, tidak menguasai hakikat, orang itu tak hilang penyakit dia, tapi akan bertambah lagi penyakit. Tapi kalau kita gabungkan antara dua, insya-Allah ada, orang panggil ada timbangannya betul, seperti mana seekor burung yang ada dua sayap. Dia boleh terbang dengan elok, landing pun elok aja. Tapi kalau burung tu ada sebelah sayap saja, boleh terbang tak? Boleh terbang, dia duduk orang tua. Itu kita kena ngaji tu, syariat kena ngaji, hakikat pun kena mengaji. Kemudian kita gabungkan al-jami' baina syariah wal haqiqah. Fiqh pun kena mengaji, tasawuf pun kena mengaji.
sikit, baru duk elok, seimbang elok. Kan? Baik. Jadi apa kata beliau? Katanya, summal mukhtaru anna kalimata Allah hiyal ismul a'zam. Dia kata artinya kemudian yang terpilih bahawa kalimah Allah itu ialah nama Allah yang teragung. Baik tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan puan-puan hadirin-hadirat sekalian, ceritanya bagaimana nak faham kalimah ini? Saya ringkaskan saja. Jadi yang pertama sekali kita kena faham lafaz Allah, dan yang kedua fungsi dia, dan yang ketiga apakah berlaku khilaf pandangan dan pendapat ulama tentang Ismul A'zam. Jadi yang pertama sekali kita ambil Ismul A'zam dulu. Ismul A'zam ni maknanya nama yang teragung. Apa nama yang teragung? Yakni dihuraikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zam alladhi idha du'iya bihi a'ta wa idha su'ila bihi ajaba. Adkul tentukan alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Ini paham konsep Ismul A'zam, nama yang teragung. Konsepnya Nabi sebut apabila didoakan dengan Ismul A'zam itu, maka doanya akan diijabah, dimakbulkan. Wa idza su'ila bihi, dan apabila diminta dengan Ismul A'zam itu, a'ta, Allah beri permintaannya, yakni Allah Ta'ala tunaikan permintaan. Ini kalau kita berdoa dengan Ismul A'zam, doa kita akan diperkenankan Allah. Kalau kita minta satu-satu hajat kita dengan nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang teragung, maka permintaan kita akan dikabulkan. Ingat dah. Baik. Itu penting. Kemudian yang kedua, Ismul A'zam, yakni pada menentu dan menetapkan nama Allah yang teragung ni ada aqwal. Artinya ada pandangan, pendapat ulama banyak sekali. Iaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dia bilang ada 22 qaul ulama. Saya tak sebut sampai 22. Sebut 2, 3, 4 saja. Tapi Imam Jalaluddin menghimpunkan ada 22 pandangan dan pendapat ulama tentang Ismullahil A'zam. Saya sebut beberapa sahaja. Kalau nak tahu yang tu, kita kena ngaji kitab asing. Ada satu risalah asing, dulu pernah baca, dah buat daurah mukatsafah, pengajian intensif di Darul Hadis. Dah baca. Dan pernah juga buat di Darul Hidayah, khatam Ustaz Johari. Kita buat di situ khatam. Nipis ya risalah dia. Rasanya di sini tak buat lagi. Tak buat lagi, insya-Allah ke depan tak buat. Risalah Ismul A'zam. Baik, kita kembali.
Jadi salah satu ada ulama kata Ismul Allah Azam itu kena kepada Ya Zal Jalali wal Ikram. Itu Ismul Azam. Kalau tuan-tuan berdoa dengan Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, insya-Allah doa kita diterima Allah, permintaan kita dikabulkan. Kan? Satu, ada hadisnya, tapi saya tak sebut sini jadi panjang. Kan? Yang kedua, ada ulama berkata Ismul Azam itu kena kepada Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Juga ada hadisnya. Dan yang ketiga, Ismul Azam itu ialah kena kepada Ya Malikal Mulki, Ya Malikal Mulki, Ya Malikal Mulki. Juga ada hadisnya. Dan yang keempat yaitu Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Badi'as Samawati wal Ard. Juga ada hadis dia. Semua ni ada hadis, bab qaul ni. 24 qaul, 22 qaul ulama tu semua ada hadis. Dan ada juga yang menyebut Ismullahil A'zam itu kalimah Allahumma. Kita dah baca Allahumma inna nas'aluka, Allahumma. Itu juga Ismul A'zam. Ada juga yang menyebut apa? Iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum pun dia juga. Jadi kebanyakan ulama mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum lah. Itu mengikut pendapat Imam Nawawi. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, itu Ismullahil A'zam. Itu pendapat Imam Nawawi. Baik. Tetapi di sini Syekh Said Abu Bakar Abu Bakar tadi dia kata Al-Mukhtar, yang terpilih daripada aqwal ulama, iaitulah Allah. Allah itu Ismullahil A'zam. Jadi kalau kita berdoa dengan guna Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tengok. Lepas tu Habib Omar bila dia berdoa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dia guna Ismullahil A'zam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu Ismullahil A'zam. Ada juga yang guna Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. Itu Ismullahil A'zam. Hari ini saya nak bagi ijazah dekat tuan-tuan. Mana anak yang tak dengar cakap, tok laki yang tak dengar cakap, bantah hak tegak. Tentu juga bini yang bantah tegak. Ambil rambut dia selai, tarik Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud 1000 kali. Patutlah sekali, bukan aku tarik rambut ni, tapi aku tarik hati perut dia dengan berkat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena buat sendiri, jangan orang lain buat. Orang lain buat tak jadi. Tok Guru tolong buat, saya lagi lembut hati, tak jadi. Kita sendiri kena buat. Buat sendiri. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. Nama Allah Ya Wadud kan Al-Wadud, itu nama Allah. Itu kata setengah ulama. Ya Wadud itu Ismullahil A'zam. Kan. Baik. Itu satu. Jadi banyak. Kalau tuan-tuan nak ngaji, itu kena ngaji khusus.
Ada pengajian asing khusus bab Ismullahil A'zam. Ini panjang cerita dia. Jadi kita kembali balik, artinya di sisi dalam 22 qaul ulama itu, qaul yang terpilih dipanggil al-mukhtar, iaitulah Ismul A'zam itu kena kepada Allah. Di situ. Di sini mengikut pandangan siapa? Mengikut pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan Syekh Abdul Qadir Mandele seperti Ustaz Hilmi cerita tadi. Itu Syekh Abdul Qadir Mandele Al-Indonesi, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Ini di sisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka di sisinya kalimah Allah itu ialah Ismullahil A'zam. Kalau gitu tuan-tuan boleh beramal. Saya rasa saya pernah bagi dah dekat tuan-tuan, iaitu lepas sembahyang subuh, letak tapak tangan dekat dada kiri, kosongkan hati, kosongkan fikiran, zikir Allah 77 kali. InsyaAllah nanti hati kita jadi lembut, hati kita jadi bersih. Jadi insyaAllah 77 kali Allah. Baca slow-slow. Jangan Allah, jangan. Ya Allah 77 kali habis. Lepas tu ada orang soal sikit lagi. Biasalah tu, kami duk baca dah. Semua doa-doa kami duk baca, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Malikal Mulki, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi tak kaya-kaya juga. Kan minta doa kaya. Tuan-tuan kena faham. Itu kita kena cari balik tang mana kesilapan kita, tang mana kecuaian kita. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Ya Rasulullah, ud'u Allah li ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk saya agar Allah Ta'ala jadikan saya ini orang yang mustajab doa, mustajab da'wah, oh yang mustajab doa. Nabi kata pada dia, atib mat'amaka takun mujabad da'wah. Perelokkan makan minummu, pasti kamu diperkenankan doa. Jadi kalau kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, tapi pakaian kita haram, makanan kita haram, minuman kita haram, wa ghuziya bil haram, kita diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabu lahu du'a, maka bagaimana doa kita nak dimustajabkan? Walaupun kita guna Ismul A'zam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tapi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, makan minumnya haram, pakaiannya haram, wa ghuziya bil haram, diberi makan dengan yang haram, doa kita tak dimustajabkan. Di sinilah ulama letak kata syarat nak dimustajabkan doa ialah luqmatul halal. Suapan, tiap-tiap suapan yang kita suap itu mesti halal dan sumbernya halal. InsyaAllah baru doa kita dimustajabkan. Atib mat'amak
takun mujabat da'wah. Perelokkan makananmu, pasti kamu diperkenankan doa. Sebab tu kita duk doa lama, tak dapat jadi kaya lagi. Duk miskin itu, cek balik makanan kita, pakaian kita, kan? Minuman kita, sumber yang kita dapat. Ini sebagaimana tersebut dalam hadis Arba'in, tentang ngaji hadis 40 kan. Iaitu Nabi kita menceritakan seorang lelaki, dia musafir panjang sampai satu tempat berdebu habis baju kepalanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Maka doanya tidak diperkenankan. Kerana apa? Pakaian dia haram, minumannya haram, makanannya haram, diberi makan dengan yang haram. Nabi sebut, fa'anna yustajabu lahu, fa'anna fa'kaifa, bagaimana doanya diperkenankan? Tak boleh. Inilah jaga bagi elok. InsyaAllah kalau kita jaga adab-adabnya, syarat-syaratnya, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Mereka kata pi Mekah tu doa mustajab. 10 kali pi dah, 20 kali pi, tak dapat lagi. Cek balik makanan kita, pakaian kita, cek balik. Allah Akbar. Jadi kesimpulannya, lafaz Allah itu besar. Betul, Allahu Akbar. Dalam Quran juga sebut wala zikrullahi akbar. Sebut Allah itu besar. Allahu Akbar. Ar-Rahmani. Jadilah wallahu subhanahu wa ta'ala. Macam lidah. Allah, lidah sebut Allah, Allah, Allah. Hati kita kena kosong. Yang ni jangan fikir benda lain, jangan ingat benda lain. Lepas subuh tu maksudnya tak mesti lepas sembahyang subuh. Artinya lepas doa, zikir, lepas semua boleh buat. Lepas subuh. Itu kalau orang tanya ambil tang mana, tengok dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama 77 jilid yang pertama. Wallahu a'lam. Jadilah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك ويشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.